بك من Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna jatinabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan inayah Allah. Pada pagi ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada pagi ini ataupun hari ini sudah berada pada tanggal 12 Rejab. 12 Rejab bersamaan dengan 23 hari bulan Januari 12 Rejab 1445 Hijrah. Maka teruskan kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dapat sampai ke bulan Ramadan. Kita berdoa para hadirin sekalian dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi sebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Kita mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita boleh manfaat. Dan mudah-mudahan kita boleh kebaikan daripada Ramadan yang kita akan ketemui pada tahun ini, insya-Allah. Terima kasih semua yang masuk bersama dengan saya live pada pagi ini, insya-Allah. Insya-Allah kita sama-sama membincangkan di antara wasiat Al-Imam Syafi'i rahimakumullah. Sahabat kita baru masuk, minta share dulu link, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan daripada perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan menambahkan ilmu pengetahuan pada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita sebaik-baik ganjaran, kelebihan daripada usaha yang kita laksanakan ini, insya-Allah. Termasuk bagaimana di antara wasiat Al-Imam Syafi'i rahimakumullah, yang mana salah seorang ulama daripada mazhab ikutan Ahli Sunnah wal Jamaah,
yang mana kita tahu Al-Imam Syafi'i rahimakumullah ini di antara ulama mazhab yang menjadi ikutan kepada kita, yang mana dia seorang yang hebat. Bagaimana sahabat di antara perjalanannya yang hebat Al-Imam Syafi'i rahimakumullah, para hadirin sekalian. Pertama, dalam kehebatan dia, di antara kehebatan dia para hadirin sekalian, di dalam menuntut ilmunya cukup hebat. Kalau kita tengok Al-Imam Syafi'i rahimakumullah di dalam menuntut ilmu ni, kalau kita nak banding dengan zaman kita hari ni, para hadirin sekalian, cukup jauh. Bagaimana dia ni merentangi ataupun kita kata menempuhi jalan-jalan untuk menuntut ilmu ni dengan begitu hebat dan cabaran. Hasil pada tu kita tengok bagaimana Allah Ta'ala beri keistimewaan kepada beliau dan menyebabkan beliau ini diiktiraf. Maka diiktiraf juga sebagai ulama yang menjadi mazhab ataupun ulama ikutan di dalam 4 mazhab kita. Bagaimana kalau kita melihat dia ini juga di antara yang menjadi kehebatan kepada anak-anak murid, kepada guru mereka. Nampak tuan-tuan? Yang mana Al-Imam Syafi'i di antara, kalau kita tengok gelaran dia ni, para hadirin, Imam Syafi'i. Nama dia sebenar apa dia? Siapa tahu nama Al-Imam Syafi'i? Boleh type di ruangan komen yang ada live bersama saya. Apa dia nama dia sebenar? Kita ada ikut mazhab Syafi'i ni, nama dia sebenar apa? Dia Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nama dia sebenar, para hadirin sekalian? Nama Al-Imam Syafi'i ialah Muhammad. Apa dia? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Boleh type di ruangan komen. Nama Imam Syafi'i sebenar ialah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu moyang dia lah. Muhammad bin Idris bin Abbas Asy-Syafi'i rahimakumullah. Itu nama dia, nama sebenar Al-Imam Syafi'i. Maknanya kalau kita tengok Syafi'i itu dinisbah kepada, maknanya datuk dia lah. Datuk dia. Ni kehebatan dia, dia menggunakan ataupun ini sebuah kepada datuk dia, itu nama Asy-Syafi'i rahimakumullah. Dan bagaimana juga dia ini diiktiraf sebagai anak murid yang hebat kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Ini di antara kehebatan dia lah. Baik, sidang para hadirin sekalian, kita masuk kepada di antara wasiat Al-Imam Syafi'i rahimakumullah ni. Wasiat dia ni, para hadirin sekalian, untuk di kalangan manusia ni supaya memperingati ataupun mengambil pengajaran daripada apa yang mana diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nasihat dia, Al-Imam Syafi'i rahimakumullah, yang kita ustaz nak sebut pada pagi ni, para hadirin sekalian, tentang menuntut ilmu. Al-Imam Syafi'i dia pernah menyebut tentang ataupun wasiat nasihat dia tentang menuntut ilmu. Kerana Al-Imam Syafi'i ni sejarah dia menuntut ilmu pun di antara hebat. Begitu sabar dan begitu tabah dalam menuntut ilmu, mujahadahnya dia. Pertama, dalam menuntut ilmu ni, keutamaan dia, kata Al-Imam Syafi'i rahimakumullah, keutamaan dia, kata apa dia? Jika aku melihat ahli hadis, terbayang olehku sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah memberi ganjaran yang setimpal dengan kebaikan mereka, yang ini kebaikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka lah yang menyelamatkan sesuatu, yakni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat ni.
Selain juga mereka ini mempunyai yang kita sebut memiliki kelebihan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni kita tengok di antara dia ada jaminan daripada Nabi SAW. Antaranya sahabat 10 orang hak dijami oleh Nabi masuk syurga tu kan. Itu di antara jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu para sahabat ni yang dibawa ataupun diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup zaman Nabi, yang sempat beriman, yang sempat mengambil kelebihan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana juga semua ilmu kecuali Al-Quran dan hadis dan fiqh yang mana mereka ni dari antara yang dikata apa dia? Mendalami dengan cara mesti dalam keadaan benar. Cari dengan keadaan yang Al-Quran ni dia kena belajar, dia kena menhayati, dia kena usaha, dia juga kena kepada guru yang cukup-cukup orang panggil apa dia? Cukup-cukup yang mana menguasai ilmu tersebut. Waktu kalau kita tengok guru Quran ni, Allah Ta'ala beri dia beberapa kehebatan. Selain kita tahu guru Quran kita ni dia hebat, rezeki dia. Itu Nabi sebut dalam satu hadis kan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang mana belajar dan mengajar Quran. Ya, sebaik-baik kata Nabi. Sebaik-baik ni semolek-molek lah. Ta'allamal Quran wa 'allamah. Dia belajar dan mengajar orang. Ni ilmu Al-Quran ni para hadirin sekalian, ilmu yang mana cukup dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan baca ilmu-ilmu lain. Macam ilmu-ilmu keduniaan dia berbentuk sementara dan benda tu dia akan tak kekal. Tapi ilmu-ilmu yang bersifat dengan ataupun ilmu-ilmu yang bersifat akhirat, terutamanya Al-Quran ini para hadirin sekalian, dia tak akan putus ilmu ni. Ilmu ni dia berpanjangan. Bahkan dia ada kesan selepas daripada kematian kita, dia akan menyelamatkan kita. Tu kalau kita tengok sebaik-baik kamu, waktu Nabi sebut ta'allamal Quran wa 'allamah. Waktu kita tengok macam mana tok guru kita dulu ngaji Quran, kalau Allah Ta'ala bagi kehebatan pada dia. Yang mana dia ni cukup-cukup istiqamah. Cukup-cukup semangat dia nak ajar anak-anak murid dia, anak-anak didikan dia supaya kenal Al-Quran. Sampai hari ni kita ingat para hadirin sekalian, kita menguasai ilmu Al-Quran sampai hari ni kita dapat membaca Al-Quran dengan keadaan yang baik. Hasil siapa para hadirin sekalian? Hasil daripada guru-guru kita dulu. Yang mana guru-guru ini dia belajar dengan guru dia, maknanya penyambungan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu Al-Quran ni dia di antara mukjizat yang masih kekal sampai ke hari kiamat, yang mana ia diberi oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kehebatan. Baik. Begitu juga Nabi SAW ni ada di antara hak Nabi sampaikan. Hak kita sebut hadis Nabi SAW. Hak mana daripada Nabi itu dikatakan hadis, sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan ataupun takrib pengakuan daripada Nabi SAW. Dia berbeza dengan kita para hadirin sekalian. Perkataan kita bukan hadis. Kita hanya sekadar menakalkan sahaja, hanya sekadar menyebut yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat bagaimana dua sumber ini, Al-Quran dan hadis ini, menjadi satu asas kepada menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni asas dia ataupun dasar dia ialah Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kan, fas'al ahla zikr in kuntum la ta'lam. Tanyalah kamu orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Bermaksud, kiranya kamu tidak tahu tentang ilmu, tentang pengetahuan kamu, maka kamu tanya orang yang tahu. Makna guru lah maksud di situ, orang yang tahu. Ini di antara yang disebut. Hak Nabi sebut dalam hadis apa dia? Thalabul ilmi faridah. Menuntut ilmu ni adalah satu kewajipan. Ala kulli muslim wa muslimah, kepada kaum muslimin, lelaki dan perempuan. Mencari ilmu ni ada tuntutan syarak, kewajipan. Hak tu kalau kita melihat bagaimana ilmu ini menjadi asas. Waktu Imam Syafi'i nasihat, ilmu ni kena menjadi keutamaan. Asas dia ilmu.
Nak beramal macam mana pun para hadirin sekalian. Kalaulah kita tidak ada ilmu yang benar, ilmu yang betul, tentang amalan kita tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan disebut mardudatul la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima. Ini asas. Asas inilah yang menjadi pegangan kepada Al-Imam Syafi'i untuk memberitahu dalam wasiat dia, menuntut ilmu ini adalah satu keutamaan. Ia adalah satu kepentingan. Itu kalau kita tengok bagaimana kelebihan sesuatu kaum itu kerana mereka berilmu. Nah, kelebihan sesuatu kabilah itu kerana dia berdasar pada ilmu. Kita bercakap soal ilmu ni hari ni, tuan-tuan, penguasaan ilmu ni, kalau kita melihat, pada asasnya dikuasai oleh apa? Siapa, tuan-tuan? Dikuasai oleh orang-orang Islam. Orang Islam ni dia kena menguasai ilmu ni bukan satu sudut sahaja, bukan secara keseluruhan. Boleh dikatakan orang yang beriman ni, orang Islam ni, dia kena ambil tahu semua. Bukan setakat ilmu akhirat, ilmu dunia pun kena ambil tahu. Sama ada dalam urusan perniagaan, dalam urusan muamalah, apa benda, apa pun. Dia kena tahu, tuan-tuan. Jangan kita hanya sekadar belajar ilmu ni hanya kata nak kenal ilmu akhirat saja. Tapi tidak, ilmu dunia pun kita kena belajar juga. Tu kalau kita tengok nama-nama besar yang menguasai ilmu-ilmu tentang dunia. Tuan-tuan jangan duduk bayar ulama-ulama ni dia kuasa ilmu akhirat saja, tidak. Nampak, tuan-tuan? Kalau kita tengok ulama-ulama yang menguasai dalam ilmu-ilmu keduniaan, banyak nama-nama besar para hadirin sekalian. Cuma kita ni kadang-kadang kurang mengambil perhatian, kan? Kurang mengambil perhatian apa dia? Tentang ulama-ulama yang mempunyai kehebatan dalam ilmu keduniaan. Ya. Kalau kita tengok ilmu-ilmu ini, bagaimana para sahabat Nabi ni dia belajar dengan Nabi. Tak? Apabila dia belajar dengan Nabi, maka dengan sebab tu dia ada dapat secara direct dengan Nabi SAW. Nabi SAW ni dengan malaikat Jibril terima wahyu, kan. Maknanya tokoh-tokoh, kalau kita melihat tokoh-tokoh agama ni, dia ni ada kehebatan yang Allah Ta'ala bagi. Dia bukan sekadar ilmu akhirat, tetapi ilmu keduniaan dia menguasai. Ustaz ambil contoh lah, kalau tuan-tuan pernah dengar, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tuan-tuan pernah dengar, kan, nama-nama yang hebat ni, kalau kita melihat di antara sejarah sebut, kan, nama-nama yang hebat ni dia mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dia lahirnya daripada orang panggil apa dia, anugerah Allah kepada dia. Tak, sehingga kan dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehebatan dia di dalam penguasaan ilmu. Tuan-tuan pernah dengar tak? Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ni para hadirin sekalian, kalau kita tengok sumbangan dia kepada dunia ni, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ni adalah tokoh dunia Islam. Kalau kita sebut nama Al-Khawarizmi ni para hadirin sekalian, kita kena tengok Al-Khawarizmi ni siapa dia. Ada orang yang suka mengkaji tentang nama-nama besar di dalam sejarah-sejarah Islam. Ada orang suka kaji para hadirin sekalian, bagus. Kajian yang dia buat tadi, maka dia melihat bagaimana nama-nama besar. Seperti mana Ustaz sebut tadi, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ni kalau tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala beri dia kehebatan yang luar biasa. Dapat tuan-tuan? Apabila hebat dia ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala beri dia kecerdikan. Apa kehebatan Al-Khawarizmi? Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, Al-Khawarizmi ni Allah Ta'ala beri dia kehebatan apa dia? Selain daripada kita tengok, dia juga dikenali sebagai apa dia? Pakar astronomi para hadirin sekalian. Pakar astronomi ni sebenarnya adalah di antara orang Islam juga. Al-Khawarizmi itu ialah di antara Allah Ta'ala ataupun sejarah tokoh dunia yang mempunyai kehebatan dalam ilmu astronomi.
Tu kalau kita sepatutnya berbangga tuan-tuan. Ada tokoh-tokoh yang hebat. Dia juga dikenali sebagai tokoh ilmu matematik yang terulung. Orang Islam tuan-tuan, tokoh. Makna tokoh ni tuan-tuan bukan orang biasa tuan-tuan, orang yang diberi pengiktirafan. Al-Khawarizmi. Dia ada ketokohan ni, bermaksud dia ada kealiman dalam ilmu astronomi. Al-Khawarizmi ni. Bagaimana dia ni juga di antara yang disebut keistimewaan dia tokoh terulung dalam ilmu matematik ataupun kita panggil astronomi. Bagaimana Al-Khawarizmi ni, nama dia ialah apa nama dia tuan? Apa tahu nama sebenar Al-Khawarizmi apa dia? Tahu boleh type di ruangan komen. Nama sebenar Al-Khawarizmi apa dia? Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nama dia sebenar ialah Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nama dia adalah Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nama dia Muhammad ibnu Musa, anak kepada Musa Al-Khawarizmi. Ini di antara tokoh-tokoh yang hebat. Bahkan dia dikenali di belah negara barat. Maknanya barat mengiktiraf Khawarizmi ni orang yang hebat dalam ilmu astronomi. Nampak tuan-tuan? Banyak lagi lah kalau kita tengok sejarah-sejarah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam Ibnu Sina, Ibnu Battuta, semua ni kehebatan Allah Ta'ala bagi kepada tokoh-tokoh ilmuwan. Dia bukan bila ilmu dunia saja, perhatian sekalian. Dalam bab akhirat pun dia menguasai kehebatan ilmu, maka dia diiktiraf oleh dunia dengan kehebatan dia. Itu adalah tokoh-tokoh agamawan Islam yang menjadi ikutan dan menjadi rujukan kerana kepakaran mereka. Itu sebahagian yang Ustaz sebut pada ni. Kalau kita nak sebut ramai lagi lah. Tak sebut nama-nama hak menjadi rujukan kerana ada kepakaran dalam ilmu ataupun dalam bidang astronomi tadi. Baik. Yang kedua, kata Imam Syafi'i nasihat dia. Di antaranya kata dia, insan penabdi pada ilmu. Insan penabdi pada ilmu maknanya di antara dia sebut ilmu itu memiliki keutamaan. Keutamaan ialah membuat semua orang mengabdikan diri pada ilmu. Bermaksud orang akan ikut apa hak ilmu ajar, apa hak ilmu tunjuk, apa hak ilmu yang berkaitan dengan menuju dan mengajar dia. Hari ni kita ni tuan-tuan belajar ilmu, tapi kita tidak meletakkan ilmu itu sebagai rujukan kita. Kita tidak menyandarkan dengan ilmu. Kita tidak menjadikan ia sebagai sandaran. Tak menjadikan ia sebagai ikutan. Apabila kita tidak menjadikan ia sebagai ikutan perhadirin sekalian, maka ilmu tadi yang kita belajar walaupun segunung ataupun sebesar gunung sekalipun, ia sebenarnya tidak ada manfaat pun. Kerana kita tidak mengabdikan diri ataupun mengabdikan hidup cara kita ni menuju dengan cara ilmu. Tidak meletakkan ilmu itu sebagai ikutan, sebagai rujukan ataupun sebagai pandu arah pada kita. Sebab hidup kita ni kadang-kadang ilmu ada tapi kita lebih kepada nafsu. Kecenderungan kita kepada nafsu itu lebih tinggi berbanding kecenderungan kita kepada ilmu. Itu beza. Perbezaan tuan-tuan perhadirin sekalian. Perbezaan ni kalau kita melihat, dia sebenarnya adalah di antara benda hak perlu kita ambil ia sebagai satu orang panggil apa dia? Satu peringatan untuk kita supaya setiap kena tanduk kita wa imma benda tu kecil ataupun besar, apatah lagi berkaitan dengan benda-benda yang kita nak membuat satu keputusan, mesti dia berdasar kepada ilmu ataupun berdasar kepada petunjuk dia yang kita sebut sebagai pengetahuan. Ini semua benda hak disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahumullah ni para hadirin sekalian, demi untuk menyelamatkan kita supaya tidak, orang panggil apa dia, tidak terbabas kita kepada perkara ataupun kepada kebatilan yang tidak sepatutnya kita ikut.
pasal duduk dunia gini, para hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Kebimbangan kita pasal manusia ni tidak berpandu kepada ilmu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan, para hadirin sekalian perasan, dah cuba kita tengok lah, kadang-kadang bukan kita nak tengok silap, tuan-tuan. Kita tidak dibenarkan melihat kesilapan orang, para hadirin sekalian. Tapi apabila dalam kita bermasyarakat, dalam kita hidup hablum minan nas kan, hubungan dengan manusia ni, kadang-kadang kita sendiri bukan tengok orang lain, ustaz cakap atas, kita sendiri di dalam konteks kita sendiri ni, kadang-kadang jarang sangatlah kita ni persen untuk bertindak dengan ilmu tu, kadang-kadang agak rendah. Kadang-kadang agak rendah, para hadirin sekalian. Kalau tuan puasa, apabila orang diberi oleh Allah, banyak lagi dia belajar, banyak lagi dia menuntut ilmu, terkadang keputusan dia banyak nafsu, ilmu tu kurang. Tuan puasa tak? Lagi banyak dia mengaji, lagi banyak dia belajar, lagi banyak dia menuntut ilmu, sepatutnya dia kena ambil macam resminya padi, makin tinggi makin tunduk ke bumi. Bukan lalang, tuan lalang dia makin lama mendongak ke langit. Sepatutnya kita ambil contoh lah. Sepatutnya makin menuntut ilmu, kita kena ada sifat. Kita bukan nak menunjuk kepandaian, bukan nak menunjuk kehebatan, tetapi kita lebih kepada nak berkongsi dah. Tapi yang berlaku kadang-kadang apabila ilmunya banyak, keputusannya yang banyak pada nafsu. Sebab ada dia letak, orang meletakkan penghormatan tinggi atas ilmu dia sebenarnya. Sebab dia berpendidikan, berkelulusan tinggi. Tapi malangnya keputusan dia tidak menepati ilmu dia. Faham maksud dia? Begitu tuan-tuan hadirin sekalian. Kalau tuan-tuan perasan lah. Bukan semua tuan-tuan ustaz sebut ni, sebahagian ada macam tu. Apabila kita tengok dia buat keputusan, dia marah contoh kan. Tu dia bercakap. Kita tidak menggambarkan dia ni seorang ilmuwan. Kadang-kadang percakapan dia tu tadi ada unsur nak menunjuk. Percakapan ada unsur dia nak ada sifat ria, kadang-kadang kan. Nak downgrade orang. Ini bukan ilmuwan ni sebenarnya, para hadirin sekalian. Tak, ni bukan ilmuwan ni. Dia bukan ilmuwan Islam dia. Kalau ilmuwan Islam ni, dia bukan nak downgrade orang, tuan-tuan. Dia lebih kepada nak mengajar orang. Nampak tuan-tuan? Dia berbeza, tuan-tuan. Dia berbeza dengan orang yang mana sekadar menuntut ilmu, hanya sekadar diiktiraf dengan sijil sahaja. Tetapi apabila dalam soal berbicara, dalam soal dia berkomunikasi dengan orang, para hadirin sekalian, dia lebih kepada nafsu semata-mata. Tuan-tuan perasan tak? Bukan semua ustaz sebut ni, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pukul rata, tuan-tuan. Sebahagian ustaz sebut ni, kalau tuan-tuan perasan. Tapi apabila adanya sifat macam ni, para hadirin sekalian, maka dia tidak mencapai lagi. Insan ini, kata Al-Imam Syafi'i, hidup dia dalam keadaan berpandu ataupun pengabdian dia dengan ilmu yang telah dia belajar. Ilmu ni tuan-tuan, dia benda hak kita kata apa dia? Hak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tempat mulia. Disebutkan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat beberapa kedudukan daripada kalangan kamu. Allah Ta'ala angkat darajah, tuan-tuan, para hadirin sekalian. Ini bukan benda main-main. Di antaranya ialah siapa dia? Wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat beberapa kalangan manusia ni, kalangan dengan ilmu. Maknanya Allah Ta'ala mengiktiraf. Pengiktirafan daripada Allah ni, para hadirin sekalian. Itu kalau kita tengok, apabila mendapat pengiktirafan daripada Allah, golongan ilmuwan ini diangkat kedudukan, maka apabila dia mempunyai ilmu, maka dia kena bersandarkan kepada syariat, kepada agama, kepada hukum yang sebenarnya. Bukan hanya sekadar dia merewang, bukan sekadar dia bercakap mengikut nafsu. Tak boleh. Apabila dia mengutamakan ilmu di dalam bertutur, beradab dalam bertutur, usaha dia untuk nak memastikan ilmu dia tadi dimanfaatkan, maka setiap ungkapan dia, perbuatan dia, apa-apa berkaitan lah, maka dia memikirkan ia bertepatan ataupun tidak dengan ilmu yang sebenar.
Tapi kalaulah dia ada ilmu, tuan-tuan, menggunung ilmu dia, maknanya cerita hebat lah. Tapi kalau dia tak praktikkan ilmu tersebut, tuan-tuan tengok mana nilai dia. Di mana kedudukan dia semua, tuan-tuan, rahimakumullah. Di mana keistimewaan dia. Tuan-tuan takkan nampak. Bahkan kita melihat seolah-olah perbuatan dia menjijikkan. Tuan-tuan pernah dengar kan? Kadang-kadang orang ni, ustaz tak salahkan orang juga, kadang-kadang mungkin kefahaman dia kan. Ada orang kata, sebab sinonim tuan-tuan pakai kopiah ni ustaz kan. Pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah. Mindset jemaah ni ustaz lah. Tak-tama boleh berkuliah masjid pula kan. Maka dia letak ustaz ni sebagai ilmu agama. Setuju tak orang hadirin sekalian? Apabila ilmuan agama ni orang sanjung. Sanjung orang tu, Masya Allah, tabarakallah, terbayarkan orang sanjung ilmuan agama ni hebat. Bagus, Alhamdulillah, dia hormatnya. Sampai ke kadar setengah, tuan-tuan, hak hormat lebih ni, tuan-tuan. Siap pergi hantar depan pintu kereta, tuan-tuan. Hantar ustaz ni depan pintu kereta, siap buka pintu lagi para hadirin sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya orang hormat dia dengan sebab, bukan sebab diri dia, tuan-tuan, dengan bukan sebab tubuh badan dia, tidak. Dengan sebab apa yang ada dalam diri dia tadi. Faham hadirin sekalian? Orang hormat dia, orang sanjung dia, Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan tuan-tuan, orang tadi, ustaz sendirilah contoh buat contoh. Tiba-tiba kita buat keputusan tidak bersandar kepada ilmu. Tuan-tuan perasan tak? Pernah kita pergi masjid kan? Kita pergi masjid, biasalah kita pergi masjid ni. Masjid ni tempat pengumpulan jemaah. Kadang-kadang kita pergi agak lewat sedikit, perasan tak? Sampai ada pengalaman lah. Macam ustaz dia ada reserve parking kan? Reserve parking, tempat parking khas lah dia panggil. Penceramah, jemputan, VVIP macam tu. Semacam jugalah tu. Sama jenis. Ada reserve parking dia panggil. Tuan-tuan perasan, kadang-kadang kita datang agak lewat sedikit. Mungkin 10 ke 15 minit. Nak pergi tazkirah Jumaat contoh kan. Jemputan. Kadang-kadang tuan-tuan, tempat parking reserve kita, penceramah, reserve parking, dilarang memaki kawasan penceramah. Ni berlaku kan? Tiba-tiba kita datang lewat sikit, tuan-tuan, jemaah mari awal, dia parking tempat reserve parking penceramah ataupun VIP. Sebagai seorang ustaz ni, kita pernah kena, tuan-tuan kan? Kita pun tengok kereta tu, apa kita nak buat? Ada orang ni, tuan-tuan, dia tidak bersandar pada ilmu, tuan-tuan. Dia ambil gambar, tuan-tuan. Dia ambil gambar dan dia snap lah. Snap di notice board, signboard tu, penceramah. Dia ambil gambar. Gambar tu dihantar mana, tuan-tuan? Dihantar dalam grup ataupun dia up dalam status Facebook dia. Caption dia, inilah tindakan orang tidak berilmu. Tuan-tuan, betul tak tindakan dia? Tuan-tuan cuba jawab lah. Betul tak, tuan-tuan? Betul tak tindakan dia tadi? Viral ke benda tu? Macamlah isu ni macam dosa besar, tuan-tuan. Macam isu scammer ke apa, tuan-tuan? Scammer boleh kita nak viral, tuan-tuan, untuk nak jaga kemaslahatan kan? Boleh. Orang menipu, orang curi, orang buat maksiat, orang jahat. Tapi kalau sekadar ambil parking kita, tuan-tuan rahimakumullah, Allah, bagi ustaz lah, tidak berapa tepat dan tidak berapa sopan. Kena pula plate number pula dia tak tutup. Dia pergi ambil. Tindakan dia tadi lebih kepada apa tindakan dia? Lebih kepada tak puas hati, tuan-tuan. Bukan nak mengajar tu dia panggil, tak puas hati, viral. Sebab parking dia diambil oleh orang. Sebab tu parking reserve penceramah, parking ustaz. Tapi orang lain guna, orang lain letak. Maka dia viral lebih kepada tak puas hati. Tak puas hati tu bukan sifat orang berilmu. Faham maksud dia? Situ ustaz nak cerita. Tak.
Sepatutnya kita orang ada ilmu ni, macam ustaz sendiri, pernah tuan-tuan parking kita orang ambil, pernah. Hari Jumaat Ramadan tu biasa tuan-tuan, Ramadan. Kadang-kadang Tuan Nazir pengusi Surakarta tazkirah selepas Isyak. Kita kadang-kadang kita lewat dam dan sebagainya, kita sampai tu orang dah siap dah sembahyang Isyak. Terpaksa orang tunggu kita sembahyang Isyak dulu sebelum tazkirah, sebelum nak tarawih. Jadi kita pergi tengok parking tak ada, terpaksalah kita tawaf dulu masjid. Pusing masjid, pusing cari parking. Kadang-kadang pernah kita parking sampai 200 meter, 300 meter kita berjalan. Itu biasa tuan-tuan. Boleh tak kita cuba positifkan isu yang berlaku tadi? Sebab tu bukan buat dosa besar tuan-tuan, tapi tak berdosa tau. Jangan kita kategorikan sebagai dosa, tidak. Mungkin kita beranggapan, macam secara personally ustaz beranggapan, ini mungkin dia tak nampak. Dia tak nampak notis tu. Reserve parking penceramah, dia tak nampak. Mungkin ustaz tadi orang masbuk. Segera dengar tu imam dah nak bagi salam, dia kan terus dia parking terus naik. Biasa jemaah. Hak tu tugas kita ni tuan-tuan, memberi input kepada dia tentang ilmu. Macam mana nak datang, macam mana cara solat, macam mana solat dan keadaan datang orang masbuk ni. Jangan menyusahkan orang. Tu sepatutnya dia para hadirin sekalian. Tapi apabila kita mengambil keputusan untuk kita memviralkan. Sebab zaman ini orang suka viral kan. Allah tuan-tuan, viral je kerja. Sikit je mistake, kadang-kadang kesilapan. Allahu Rabbi, dia viral tu macam menggunung kesilapan. Tak. Jadi ustaz dah sebut, adakah tu keputusan orang berilmu? Jawapannya tidak. Tu keputusan nafsu. Lepas balik di rumah, baru dia tengok balik. Bayar tuan-tuan kita pergi shopping mall. Shopping mall ni tuan-tuan kadang-kadang nak cari parking susah tuan-tuan, musim-musim nak raya kan. Adalah parking OKU tuan-tuan kan. Ada parking OKU khas, reserve parking OKU. OKU dia tulis. Kita dah tawah ni tuan-tuan. Tawah lebih pada tawah Masjidil Haram, lebih pada 7 keliling tawah tuan-tuan. 8, 10. Tak ada parking lagi. Kita pun tengok dah ada parking OKU. Kita nak parking sekejap je pasal wife keluar sekejap, isteri keluar sekejap, kita tunggu dalam kereta. Nak parking tepi tak boleh. Orang nak lalu dalam kacau, ganggu kan. Faham tuan-tuan? Tiba-tiba masa tu kita naik kenderaan yang agak selesa sikit. Kenderaan agak selesa, kenderaan besar lah. Kenderaan yang mewah sikit. Tiba-tiba kita perah masuk dalam parking OKU. Apa macam tuan-tuan? Ustaz masuk lah macam tu, ustaz masuk. Tiba-tiba ada jemaah nampak, ini macam kereta Ustaz Sobah ni. Kenal, jemaah kenal kereta kita. Kita tak kenal kereta jemaah. Sebab dia hari-hari tengok kereta kita pergi kuliah kan. Jemaah tak kenal kereta, ustaz tak kenal kereta jemaah. Jemaah kenal kereta ustaz, tu biasalah. Tiba-tiba ada jemaah. Dia pun ambil gambar kereta ustaz, duduk di parking OKU. Tiba-tiba jemaah tu dia viral tuan-tuan. Apa macam? Ada kawan-kawan hok kenal pula ustaz, dia kata, teruk benar ustaz ni, dia parking tempat OKU. Sejak bila dia jadi OKU? Ha, nampak? Walau niat kita ni para hadir sekejap je, tapi cara kita tadi. Waktu saya kata jangan duk viral sangat, belum dah hok tak tahu patut. Imam Syafi'i kata meletakkan, menabdikan makna menjadi kita ni sebagai ahli kepada ilmu ataupun menjadi sebagai hamba kepada ilmu. Jangan ilmu kita tak hamba kita, jangan. Kita memperhambakan, bermaksud menggunakan kita bersandar pada ilmu. Gitu. Boleh para hadirin sekalian. Sebab kita duduk di akhir zaman hari ni kan, cubaan dia lain macam. Dugaan dia lain macam. Tak sama di zaman menuntut ilmu dulu. Menuntut ilmu dulu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kehebatan. Tapi hari ni dengan sebab cara kita beradabnya kurang para hadirin sekalian. Komunikasi kita kurang dengan guru, tidak beradab. Hotnon tu kadang-kadang terkadang kita ni terpengaruh dengan cara-cara barat, tuan-tuan para hadirin sekalian.
Cara-cara barat ni hanya sekadar orang panggil belajar je. Tapi dalam untuk nak mempraktikkan ilmu tu, tidak seperti mana cara Islam yang diajar oleh Nabi SAW. Waktu yang kita sebut hari ni, apabila orang yang meletakkan keilmuan ni pada tahap yang tinggi, maka dia akan merendahkan tahap keegoan dia. Tuan-tuan, beza tuan-tuan, orang yang meletak keegoan tinggi, keilmuan dia di bawah. Waktu kita tengok tindakan orang yang tidak meletakkan keilmuan pada tempat yang tinggi, tuan-tuan, lebih kepada setiap benda yang dia buat, kita tak nampak manfaat. Lebih kepada kepentingan dia je. Tuan-tuan perasan kan? Inilah ria kita hari ni, para hadirin sekalian. Dengan sebab itulah hakikat hari ni, maka Imam Syafi'i sentiasa sebutkan. Itu di antara ungkapan dia apa dia tu, man arada dunya fa alaihi bi ilmi, kata Imam Syafi'i. Siapa dia nak kepada dunia, ilmu tu. Bermaksud nak kebaikan tuan-tuan, bukan nak keburukan dunia, tidak, yang baik. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmi. Siapa dia nak kepada kebaikan akhirat, kata Imam Syafi'i, dia kena ada ilmu juga. Nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat kena ada ilmu. Wa man aradahuma, siapa nak menguasai kedua-duanya, dunia baik, akhirat baik, kata Imam Syafi'i, fa'alaihi bi ilmi, kedua-duanya kena ada ilmu. Apa maksud dia? Kepentingan, asas, tunjang situ. Tapi apabila kita ni tidak ada asas dan tunjang, kalau ibarat kita bina rumah, tuan-tuan, tak ada tiang, tak ada tunjang yang kuat, tak piling, tuan-tuan, mari je angin, mari apa, tuan-tuan, apa berlaku? Apa berlaku para hadirin sekalian? Jahanam bangunan, tuan-tuan sekalian. Runtuh bangunan, tuan-tuan. Begitulah asas pada kita. Ada apa? Waktu Imam Syafi'i memberi teguran sangat soal ilmu ni menjadi asas kepada umat Nabi SAW. Tu kalau kita tengok bagaimana setengah tepat, tuan-tuan, dia nak semarakkan supaya orang ni berilmu, buat majlis. Buat majlis, tuan-tuan. Tak cukup dengan zuhur, tak cukup dengan maghrib, ada duha. Tak cukup duha selepas isyak, ada je pengajian. Waktu ustaz nak bagi tahu, kadang-kadang kita belajar ni para hadirin sekalian. Kita ada pengalaman belajar sistem pondok kan. Kita cukup-cukup hormat cara guru pondok mengajar para hadirin sekalian. Beradabnya dia, cara pendekatan dia. Dia belajar tu, kadang-kadang kita mengaji dulu tak ada istilah rehat. Memanglah belajar ilmu ni dia tak rehat, tuan-tuan. Dia tak rehat. Dia berpanjangan, dia istiqamah, berterusan. Habis-habis tidur. Lepas subuh ada kelas. Lepas semayang subuh, pukul 6.30, 6.40 sampai pukul 8 contoh. Sarapan pagi. Pukul 9.30 masuk pula kelas. Berhenti, kailulah sekejap. Pukul 12 berhenti. Kailulah sekejap, tidur, rehat sekejap. Semayang zuhur. Lepas zuhur ada pula pada hadirin sekalian. Sampai asar. Lepas asar tu tak adalah riadah lah. Bersuka sedikit. Cari apa dia, kuah peluh. Lepas maghrib kuliah para hadirin sekalian. Lepas maghrib kuliah tu panjang lah. Sebab dia melewatkan isyak. Dah, ya, hukum solat melewatkan isyak ni, tuan-tuan, harus bagi kita apabila ada majlis ilmu, kita boleh lewatkan sedikit solat isyak. Jadi tuan-tuan jangan pertikailah kalau isyak tu lewat sikit, kecuali tak ada apa-apa. Kenapa semayang isyak lewat? Saja nak semayang lewat, tak boleh. Kalau saja tak ada kerja baik, tak ada kemaslahatan, tak ada benda molek, maka mendirikan dalam waktu tu lebih baik. Tapi kalau ada majlis ilmu kan, contohnya ada pengajian, ada ceramah, ada kuliah berkitab, tiba-tiba ustaz tu lewat sikit, tak lama tuan-tuan, tak ada lah sampai 10 jam. Kadang-kadang 10 ke 15 minit, kita lajukkan sedikit. Kadang-kadang ada orang ni tuan-tuan, dia masih tak senang. Katalah sekarang ni isyak pukul 8.38 kan. Bagi laluan sekejap, ustaz nak sebut tuan-tuan walaupun kita pengajian macam mana pun, laluan azan tu kita kena utamalah tuan-tuan sebab dia panggil syiar. Sebab apabila masuknya waktu isyak, kita break sekejap bagi laluan untuk muazzin ataupun bilal azan. Sebab tuan-tuan, azan ni Masya Allah, tabarakallah, kalau kita tahu kelebihan, kita tidak akan
membiarkan waktu azan tu berlalu macam-macam tu je. Melainkan kita ramai manfaat. Tuan-tuan tengok, waktu azan ni dia waktu banyak perkara yang kita kena belajar. Pertama, kita jawab azan. Apa yang disebut oleh Bilal kita jawab. Mereka pada hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Yang seterusnya apabila siapnya imam azan, kita pun doa. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Ada sunnah tentang di situ. Sunnahnya sebelum kita Allahumma rabba hazihi da'wati tammah, kita selawat dulu pada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan, kata Nabi SAW, siapa dia jawab azan dan berdoa, halallahu syafa'ah. Halal dia dapat syafaat. Kita nak yang tu je para hadirin sekalian. Tapi Alhamdulillah lah Ustaz ni setahun lagi berkuliah mana-mana. Insya Ustaz beri bagi laluan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan boleh lewatkan sedikit isyak kerana ada program pengajian. Kalau tak ada apa-apa duduk saja-saja tak boleh. Sembahyang awal tu lebih baik. Para hadirin sekalian, nak ceritanya hebatnya ilmu yang mana berkaitan dengan kita nak belajar, nak kenal Allah. Kita belajar untuk mendekatkan diri pada Allah. Kita belajar supaya kita keluar daripada jahil, tidak melakukan dosa dan maksiat, maka kita berpandukan kepada ilmu. Hati yang disebut oleh Imam Syafi'i, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Siapa dia nak keduanya, akhirat nak, dunia nak, akhirat nak, mesti menguasai ilmu pengetahuan. Kalau tidak, tuan-tuan, kita ditipu oleh iblis. Iblis dia tak boleh nak menipu orang berilmu, tuan-tuan, kerana dia bersandar kepada ilmu. Faham para hadirin sekalian? Ini yang pentingnya dalam kita berhidup dalam harian kita ni, menjadikan ilmu sebagai, kita panggil apa dia? Rujukan, sebagai pedoman dalam hidup kita. Bagi memastikan setiap tindak tanduk kita ini, sama ada yang kecil ataupun yang besar, sandaran kita adalah ilmu yang berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW daripada para ulama muktabar, dan ia memberi satu gambaran kepada kita betapa pentingnya umat akhir zaman ini menguasai ilmu, sama ada dalam bentuk kita mengaji secara formal ataupun tak formal. Mungkin orang peci ni tuan-tuan dia belajar biasalah, mendengar di masjid dan di sebagainya. Kalau kita di sekolah dulu kita belajar secara formal dengan berkitab, dengan pergi menghadap ustaz dan sebagainya. Hari ni senang, ustaz datang. Ustaz datang. Dulu kita pergi cari ustaz tuan-tuan. Nak belajar ilmu dulu kita cari ustaz, kita cari tok guru. Hari ni tok guru cari anak murid. Tak apalah, yang penting belajar ilmu. Dan sampai tahap tu yang penting kena hormat guru tuan-tuan. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar walaupun sikit tuan-tuan, walaupun satu potong ayat Nabi sebut balighu anni walau ayat, sampai kepadaku walaupun satu potong ayat, satu perkataan, tapi itu ilmu, maka dia dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan sekalian, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi ustaz rasa cukuplah sekadar tu pada pagi ni. Ustaz bersiaran pun dah hampir 1 jam ke 45 minit 50 minit dah hampir dah. Terima kasih semua yang bersama dengan ustaz pada pagi ni. Selamat beramal, jangan lupa doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Matlamat kita tuan-tuan, wa balighna Ramadan, sampaikan kita kepada bulan Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita bersua pada masa akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati ilmu yang kita sama-sama belajar. Walaupun sedikit, sudah mencukupi jika dia diamalkan, insyaAllah. Wallahu alam, aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.